Pertama-tama saya nak bagi tahu kepada penonton semua, saya berkali-kali juga sebenarnya minta supaya saudara Nisa tolak, tukar tajuk ni. Saya takut kan, supaya dengan tajuk yang lebih murni sikit, lembut sikit bunyi dia kan, sebab saya takut lah dengan tajuk ni. Betul, sebab kerja editor ni macam kejam tau, menolak karya orang, dia negatif kan. Tetapi akhirnya sama-sama semua bersepakat untuk inilah tajuknya dan saya akur kan dengan mereka. Tetapi saya ingin kongsi beberapa perkara tentang sekurang-kurangnya. Saya yakin saya juga sebenarnya mengalu-alukan. Alhamdulillah saya dapati ramai editor-editor juga yang datang menjadi menonton ataupun menonton sesudah tayang semula ke melihat semula secangkir kopi ni untuk melihat, untuk sama-sama berkongsi pengalaman dengan saya sebagai editor. Saya harap apa yang saya kongsikan ni boleh beri manfaat kepada editor juga. Itu satu lagi keterujaan lah kepada saya dan juga sidang secangkir kopi lah. Tapi saya nak kongsikan bahawa ketakutan seorang editor, percayalah, saya semua editor macam tu sekarang, ataupun siapa jadi editor atau bekas editor, inilah ketakutan ketika dia menjadi editor ialah sebab kita ni ada kuasa tau menilai, kemudian kita yang menentukan karya tu ditolak ataupun karya tu diterima. Dia seolah-olah macam kita menyebabkan bila kita, macam saya editor dan juga penulis. Bila saya jadi editor selama 15 tahun dalam Dewan Sastera, saya tak menulis dalam majalah-majalah yang serius lagi. Kerana apa? Pada waktu itu saya takut tau nak menulis. Novel saya pun tak ada ketika saya jadi editor Dewan Sastera, kerana saya takut orang, sebenarnya kita tolak karya orang, tetapi berapa ramai sebenarnya yang sedang akan melihat karya kita. Sebab kita pandai tolak karya orang, tolak nilai karya dan tolak karya orang. Jadi orang nak melihat kalau editor menulis tu baik sangat ke, cantik sangat ke. Itu yang selalu menakutkan saya sebagai editor. Dan sebab itulah sebenarnya ketika saya jadi editor saya tidak menulis. Dan lagi satu, bila saya jadi editor, sebagai seorang editor yang menulis, saya takut nak menulis kerana saya selalu berhati-hati. Saya nak tulis tu sesuatu yang orang lain tak tulis lagi, dan saya nak buat satu cerita yang memberi kesan yang besar, impak yang besar. Sehingga kerana cita-cita besar itu menyebabkan akhirnya tak lahir pun karya saya. Dan sebenarnya editor ni juga mempunyai pengaruh yang besar untuk membuatkan penulis tadi semangat untuk menulis semula, atau terus maju menjadi penulis, atau terus terbenam semangatnya untuk menjadi penulis. Macam saya, apabila saya dah tak jadi editor, saya apatah lagi saya dah bersara, tiba-tiba editor Dewan Sastera yang saya anggap dia sebagai sirih pulang ke gagang lah, saudara Fadli Al-Kiti, dia juga seorang penulis. Sempena ulang tahun Dewan Sastera yang ke-50, Januari, sebelum Januari tu Fadli minta saya hasilkan karya. Lama jugalah saya pun berdalih-dalih lah. Sebab apa? Pertama, sebenarnya saya pun takut. Malu juga kan kalau karya mantan editor ditolak. Kemudian bila saya menulis pula, saya akan memilih sesuatu benda yang saya fikir dan terpendam lama sangat dekat hati saya, dan saya nak curah. Dia bukan lagi nak cari duit, bukan lagi menulis ni kerana terapi diri, tapi dia lebih kepada nak menyampaikan sesuatu yang boleh menjadi manfaat kepada pembaca. Sebab tu cerpen saya yang keluar dalam Dewan Sastera Januari itu, saya ambil falsafah satu kehidupan manusia sekarang ni. Iaitu dia punya inti ceritanya ialah saya buat bagaimana lebih baik kita menjadi babi daripada kita menjadi siput babi. Sebab konsep begini, babi ni memang orang dah takut, orang dah tahu dia jahat, dia tak elok lah kan, dia negatif. Personality dia tu, tanggapan kita negatif terhadap babi, dan kita akan menjauhkan diri. Tapi bila siput babi, kita rasa dia kan, kita boleh pijak dia ni, tapi sebenarnya dia tu lagi bahaya. Dia adalah pemusnah yang diam. Jadi dalam kehidupan kita sekarang ni sebenarnya kita kena lebih takut dengan siput babi daripada takut babi. Dan Alhamdulillah, saya terima kasih banyak-banyak sangat kepada saudara
Fadli, kerana saya tu diterima lah. Jadi saya pun semangat lah. InsyaAllah lah, boleh lah nak menulis lagi kan. Dan lepas tu satu lagi, dia sebenarnya inspirasi. Saya hilang takut untuk menulis apabila saya jadi editor ialah ini. Apabila karya saya ni, dan karya saya ni kumpulan cerpen dewasa saya, ni kumpulan cerpen remaja saya, dan ini novel dewasa saya memenangi hadiah peringkat negeri dan juga peringkat kebangsaan lah. Itulah kekuatan saya. Dan seterusnya, saya nak katakan lagi kenapa saya takut takut untuk judul ini. Dan sebenarnya saya percayalah semua editor akan menghadapi benda yang sama. Mereka akan disukai ataupun mereka dibenci. Mereka disukai kenapa? Kerana karya mereka disiarkan. Tapi apabila karya mereka ditolak, biasanya mereka akan dikecam. Mereka bahkan ada yang berdendam, kecam, banyak yang negatif lah kepada editor kan. Sebab dari pengalaman saya lah sebagai editor, saya pernah seorang penulis menghantar karyanya ke sebuah akhbar dan diterbitkan karya tu, cerpen tu dengan judulnya Editor Itu Tuhan. Dan saya sebenarnya sangat terkesan dan sampai sekarang saya akan ingat antara ayat yang ada dalam cerpen tu ialah dia kata menyesalnya saya mendoakan dia cepat sembuh ketika dia sakit. Kan, jadi sampai begitulah kalau orang geram kat kita sebabkan karya tak terbit je. Bahkan saya ni ialah editor yang akan memberitahu kepada editor berkenaan karya anda ditolak. Saya tak berap Yan, macam mana yang soalan penonton kita tadi, saya tak berap dan saya akan berani untuk bercakap dengan editor berkenaan, sama ada dia sastra negara ke, dia penulis mapan ke, dia penulis baru, saya akan beritahu karya ditolak atas sebab apa. Dan saya bagi tahu. Jadi saya nak katakan begini, bahawa kami editor bukan Tuhan yang menentukan rezeki atau perut nasi saudara. Kalau siapa kenal hati budi saya ni cuba nak menjadi seorang yang saya pegang falsafah Cina lah. Saya ingatkan dia memberi joran kepada penulis supaya dia boleh memancing lagi. Itulah saya. Dan dengan bertepatan dengan matlamat Dewan Bahasa itu sendiri membina bakat penulis. Jadi apabila kita dituduh seperti Tuhan yang menentukan rezeki orang, dia pun sebenarnya sangat memberi kesan yang besar kepada saya. Dan maaf benda ni agak emosional sikit untuk saya kan. Dan sebenarnya saya nak nyatakan memang betul kami bukan Tuhan yang menentukan rezeki itu, dan kami tolak tu ada sebab. 4 sebab yang saya kategorikannya ialah pertama, untuk elak disaman. Apabila dikatakan untuk elak disaman, saman tu editor tu, saman tu pada editor ataupun saman itu kepada penerbit ataupun organisasi. Macam saya bekerja dengan Dewan Bahasa untuk mengelakkan Dewan Bahasa disaman ataupun individu. Jadi untuk mengelakkan karya disaman, biasanya kita akan lihat dia akan masuk ke fail terus terbit ni, terus tolak ni biasanya bila ada berbau perkauman lah. Berbau perkauman yang boleh menimbulkan sentimen pergaduhan antara kaum kan. Kita ni kan pelbagai kaum, dan lepas tu kalau karya tu menyasar kepada individu, biasanya editor berpengalaman kan, dia akan tahu walaupun dia buat tersirat ataupun satira bagaimanapun, kita boleh baca, kita tahu siapa tokoh dia maksudkan. Jadi kalau saya dapat kesan benda ni, memang saya tak akan berani untuk terbit. Saya akan tolak. Kemudian kalau saya ingat sebab saya cakap ni, saya kata saya bukan bawa suara DBP, tapi inilah pengalaman sebagai mantan editor. Saya bekerja di Dewan Bahasa. Pada waktu Dewan Bahasa isu bahasa Melayu dan menjadi bahasa akademik untuk matematik dan sains, masa tu
cabaran sungguh kuat lah untuk Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka, dan apabila karya yang datang mengutuk-ngutuk Dewan Bahasa, maki Dewan Bahasa, sampai bakar Dewan Bahasa, semua dia, termasuk organisasi, termasuk staff, termasuk semua dia kan. Memang saya tak boleh terbit. Walaupun dia buat secara satira, dia metafora macam mana, dan saya sebenarnya saya akan beritahu dengan penulis-penulis, saya beritahu tak boleh terbit. Dan saya cakap betul, sampai saya dah bersara ni, saya masih lagi baca hentaman dia secara direct dalam Facebook kepada saya. Dan saya, bagi saya tak perlu nak menegakkan kebenaran. Allah tahu kenapa itu adalah kesilapan. Dia tak tahu kenapa saya tolak, dan dia tak boleh terima kenapa saya tolak karya, sebab dia adalah satu nama besar kan. Itulah antara cabaran menjadi editor. Lepas tu pasal kes di Saman pula. Kes Saman saya, pengalaman saya 15 tahun menjadi editor Dewan Bahasa, saya pernah menghadapi, saya dapat surat berbentuk surat guraman lah dan nak saman saya, disebabkan oleh waris penulis tidak puas hati dengan royalti yang dibayar. Penulis tak tahu sebenarnya. Kami editor, walaupun kami sibuk, kami dengan ada masalah keluarga peribadi, ada masalah hal peribadi, semuanya kami akan tolak tepi. Kami pentingkanlah karya dan diterbit dan menjalankan kami terbit. Dan apa yang berlaku ialah, ini pun satu sejarah hitam lah. Saya nak kongsi je. Saya naik kerja, saya dapat surat tu dan oleh waris-waris penulis, dan sebenarnya pada waktu itulah hari pertama saya naik kerja selepas saya bercuti seminggu kerana anak saya meninggal. Jadi bayangkanlah, itulah antara macam yang penulis tak tahu pun ataupun tak fikir, tapi itu yang kami lalui kan. Tapi alhamdulillah pada waktu tu saya ada, Allah yarham, Osman Putih dan beberapa lagi penulis seperti saya ingat AWS. Beberapa mapan yang menjadi perisai saya lah. Mereka bantu saya untuk saya terkeluar daripada masalah tu lah. Masalah ni, dan alhamdulillah selamat. Sebab itu adalah satu fitnah sebenarnya, kerana dikatakan dia punya saya ni pilih kasih dan saya makan duit royalty tu. Itu antara pengalaman yang editor sampai sekarang pun kena berhati-hati, kerana unsur fitnah ni selalu senang sekarang dengan adanya dunia maya ni. Okey. Dan seterusnya ialah kalau saman lagi, untuk elakkan saman ni ialah kita elakkan daripada kita akan tengok cerpen tu ada tak berbau politik atau memihak politik mana-mana. Sebagai editor, saya kena berkecuali. Saya tak boleh memihak pada sama ada dia bukan suara kerajaan ataupun bukan juga suara pembangkang. Saya kena berkecuali. Jadi kalau ada cerpen-cerpen yang lebih baik, kita tak terbitkan lah, kita elakkan. Okey, ini selalunya berlaku kepada siapa? Penulis. Biasanya bukanlah pada penulis pemula atau penulis baru. Kerana yang menulis begini ialah penulis-penulis mapan. Jadi bayangkanlah macam mana awak nak telefon ataupun nak bagi tahu dengan yang berstatus-status SN, sastrawan negara, ataupun mereka memang dah ada nama sirat, dah dapat macam-macam sirat awak lah apa, kita nak bagi tahu karya anda ditolak sebab-sebab ni. Dan biasanya alhamdulillah pula editor penulis-penulis rupanya semakin tinggi namanya, bila dia sastrawan negara, dia profesor pensyarah ni, semakin dia seperti padi tu, semakin berisi semakin merunduk. Jadi bila kita bagi tahu dia terangkan boleh terbit tapi dengan syarat gugurkan yang ini boleh tak, sebab jalan lain kita takkan tergugat jika kita potong yang ini, yang lain tu semua mesej nak disampaikan oleh ni akan dapat disampaikan. Sebab dalam perjuangan kita, saya selalu cakap dengan penulis-penulis yang bertaraf mapan ni, kita kadang-kadang kita tak dapat nak menyampaikan 100% suara kita. Tapi kalau kita dapat sampaikan sekurang-kurangnya 50% pun daripada apa yang kita sampai itu pun dah syukur. Dan saya pernah potong karya penulis mapan ni sekitar 50% saya potong.
50% saja. Kemudian saya pernah potong pada isu yang sangat dikatakan penting dan saya terangkan wajaran kenapa kita kena potong. Kita kena potong bahagian tu, kalau tak potong saya tak boleh terbit. Memang tak boleh terbit. Sebab dia mengutuk organisasi dia orang bahasa sendirilah kan. Jadi macam mana saya nak terbitkan? Jadi akhirnya penulis yang bertaraf sastrawan negara ni sebenarnya dia setuju dengan saya dan karya tu dapat terbit dan memenangi pun hadiah sastra perdana. Itu satu. Yang kedua ialah banyak unsur negatif. Unsur negatif ni maksud dia macam ni. Kalau baca je karya kita tengok dari situ banyak kata-kata kesat, lucah, porno, lepas tu maki hamun contohnya. Biasanya ini biasanya saya minta maaf ya, satu ketika dulu ada penulis-penulis muda yang mencurahkan kemarahannya dalam karya dengan kata-kata kesat. Saya pernah diwawancara oleh wartawan, oleh editor dan wartawan di surat khabar dan saya nyatakan begini, ambil contoh seperti bagaimana Bahazin dan bagaimana SN Anwar Ridwan kalau dia menyatakan suatu perkara yang besar tapi sangat berhemah. Itu jadi kalau kita jumpa hal-hal macam ni untuk mengelak disaman atau kes-kes yang besar tu kita tolaklah, kecuali kerana dia bersetuju untuk potong di mana-mana yang kita cadangkan tu. Dan lepas tu dan saya sebenarnya yang saya kata saya potong 50% daripada cerpen tu, dia juga penulis besar. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dia setuju dengan pendapat saya tadi. Itu antara ragam lah. Tapi dia punya penting kat sini lah editor kena berani kena, dan cantik dengan soalan daripada Zarina Syafi'i tadi lah saya rasa nama dia begini. Jangan perap, jangan simpan dan jangan buat penulis tertanya-tanya apa jadi dengan karya dia. Apa jadi dengan karya dia? Sampai ke boleh terbit ke tidak ke, sekongkornya bagi tahu. Dan penulis pula saya nak pesan satu, janganlah tak sabar, baru hantar seminggu dah tanya, sibuk tanya mana saya punya, macam mana kedudukan saya, karya saya boleh terbit tidak kan. Seingat saya lah masa saya dekat, mungkin ada perubahan ada perubahan sekarang. Masa saya di Dewan Bahasa dulu, karya tu dalam 6 bulan dia bagi masa, kalau tak terbit tu boleh hantar ke tempat lain. Lebih kurang macam itu zaman saya. Mungkin sekarang dah berubah. Mungkin kalau editor ada menonton sekarang, dia boleh bagi respon. Yang editor Dewan Bahasa mungkin di 3 bulan ke sekarang, saya tak tahu. Dulu 6 bulan. Okay. Dan seterusnya faktor pertama tadi untuk kami elakkan disaman. Kemudian banyaknya unsur negatif. Dan ketiga, unsur negatif yang saya nak gambarkan satu lagi, kekejaman tu. Contohnya kalau dia nak, macam contohlah sekarang ni banyak kes kemurungan dan bunuh diri. Kita gambarkan dia, cerita tu menggambarkan macam mana dia bunuh diri tu, dia terjun ke dia apa, macam mana pecah kepala dia ke apa, ataupun dia buat secara sadis kekejaman, kemurungan tu, dia potong-potong tangan dia ke, yang macam tu kan. Itu pun kami takkan terbit kerana dia macam memberi idea kepada penulis, kepada pembaca, kalau nak rasa-rasa tak puas hati macam ini. Ada cerita tu kan, ni penulis ternama, saya tak nak sebut nama juga, dia buat dia geram sangat dengan puteri tu, dia congkel kuku tu di hidup. Satu-satu kuku puteri tu dicongkel-congkel. Bayangkan kuku kita ni dicongkel hidup. Itu pun saya cakap, boleh tak kita buang ini je, yang lain tu alhamdulillah boleh. Dan akhirnya dia dapat sebenarnya buat apa yang dia nak buat tu dalam pementasan drama cerita berdasarkan cerpen yang saya keluarkan dalam Dewan Sastra tu. Dan yang ketiga ialah, sekarang yang ketiga ditolak ialah kerana ciplakan atau plagiat. Ini biasanya berlaku kepada penulis baru. Tak sabar nak cari nama, tengah cari nama, jadi dia ciplak-ciplak. Jadi biasanya ciplak ni dia kutiplah, nanti saya harap Puan Nisa akan terang lebih jelas sebab dia memang bidang ni, bidang undang-undang ni. Jadi dia akan terang, saya harap dia terangkan. Ciplakan ni penulis baru atau biasanya pada penulis baru atau penulis pemula, dia mengambil karya orang. Satu yang editor, yang penulis kena tahu ialah, editor ni kerana hari-hari kerja dia membaca karya dan menilai karya, biasanya dia tahu dah gaya-gaya penulis mapan. Dia akan tahu kalau bahasa, frasa ni siapa penulis dia.
Macam saya kan, saya kalau siapa ambil atau kutip perasaan Azmah Nordin, saya akan tahu siapa itu Azmah Nordin punya, sebab saya banyak sunting buku ataupun karya Azmah Nordin sebagai contoh. Ya, dan lepas tu elakkan karya terbit bertindak. Ini pun satu lagi lah. Tadi saya suka dengan soalan tadi soalan yang dikata tunggu sampai ni tapi tak sampai-sampai. Kita takut terbit bertindak begini. Satu, penulis pemula biasanya dia buat macam ni. Dia hantar satu karya, macam ni saya terangkan tadi lah, dia hantar satu karya, lepas tu dia tak terbit lagi, dia tak tulis lagi. Tapi, dia hantar satu karya tu kan, dia tengok 3 bulan, 4 bulan tak terbit, dia pergi hantar ke penerbit lain. Akhbar ke, atau mana-mana, masa dulu kan tengah banyak penerbit kan. Okey, tu satu. Lepas tu yang kedua, dia hantar karya. Yang keduanya pula satu karya dia hantar pada banyak tempat. Dan keduanya pula penulis yang ini berlaku pada penulis baru, penulis yang dah ada nama, ataupun penulis yang dah dikenali sebagai penulis tapi dia belum tahap mampan lagi dia akan hantar selambak tau pada editor. Pilihlah mana-mana yang terbaik tu, pilihlah, dia kata kan. Macam tu. Bagi saya kan, memanglah saya baca semua ni, tapi bagi saya akan cakap dengan dia, mana yang terbaik bagi puan? Mana yang terbaik? Satu je bagi kat saya. Saya akan cakap macam tolong sebab dia kena ni kan. Adakah kita nak nilai semua dan lagi kejamnya pula. Okey, penulis yang begini, selalunya dia hantar tau, yang mana ditolak-tolak dulu tu. Katakanlah saya baru jadi editor, mungkin saudara Fadli baru jadi editor, saya dah tolak karya dia tu ni, tiba-tiba dia nampak editor baru, dia yang mana saya tolak dia kumpul, dia hantar dengan ni, disuruh pilih dengan harapan Fadli akan pilih yang saya tolak tu, dengan dia tak buat apa-apa pun pembaharuan kan. Jadi Fadli yang masa tu mungkin baru editor bagi dia tak tahu lagi saya dah tolak ke apa kan, jadi dia pun terbitkan karya tu. Itu satu. Itu satu lagi lambat malam. Penulis baru pun ada juga buat macam ni. Dia akan hantar, pilihlah. Kemudian lagi kejam lagi, bila dia dah hantar tu, dia tengok tak ada tu kan. Sebanyak-banyak tu juga dia hantar dekat majalah lain. Lagi buruknya lagi apabila kami dalam satu organisasi, satu bahagian majalah ni, tiba-tiba Dewan, contohlah kita ambil contoh Dewan Sastra Terbit yang tu, tiba-tiba contoh Dewan, saya ingatlah Dewan masa tu, katalah Dewan Kosmek pun ada lah Cepen masa tu kan, ataupun Dewan Bahasa lah contohnya kan, Dewan majalah Dewan Bahasa, tengok aku terbit ni, teruk lah kami kena balon dengan bos kami tak ni kan. Sebenarnya kat situ salah kat mana? Salah dekat editor yang penulis yang tidak bertanggungjawab dengan keadaan kekangan kami tadi semuanya dilambatkan mereka dan suruh kami pilih. Jangan macam tu, tolonglah, insaflah, jangan buat macam tu. Dan itulah yang saya rasa 4 perkara dan saya